أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد نوينا تعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى وابتغاء مرضات الله وقربه سبحانه وتعالى آمين اللهم آمين. Tuan-tuan para jemaah yang dirahmati oleh Allah, kita akan sambung perbahasan daripada kitab Aqidatul Awam karangan Al-Imam Ahmad Al-Marzuqi radhiyallahu anhu wa ardah, pada bab membicarakan tentang isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, muka surat 61. Perbincangan tentang keluarga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah di bawah tajuk beriman kepada para rasul. Oleh kerana dalam rukun iman kita, beriman dengan para nabi dan para rasul adalah bahagian daripada rukun iman. Tetapi beriman dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak seperti mana kita beriman dengan para nabi-nabi yang lain. Kita beriman dengan para nabi-nabi yang lain seperti beriman dengan Nabi Musa, beriman dengan Nabi Isa. Kita beriman dengan kenabian nabi tersebut dan kita tidak menjadi kewajipan kepada kita untuk mempelajari keluarga beserta riwayat hidup nabi-nabi tersebut secara terperinci. Contoh, siapa tahu nama isteri Nabi Musa? Ada orang tahu? Siapa tahu nama isterinya Nabi Yusuf? Kita tidak salah kalau tak tahu, kerana itu tak termasuk daripada perkara yang wajib untuk kita pelajari. Tapi kalau kita pelajari, itu satu perkara yang bagus. Tetapi kalau saya tanya soalan tadi, siapa isteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau kita tak tahu, maka ini problem. Siapa anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kalau tak boleh jawab, ni masalah. Kerana berimannya kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah berimannya kita dengan mengetahui semampu mungkin daripada segala perkara berkaitan tentang baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu pengarang kitab Syekh Ahmad Marzuq rahimahullah meletakkan di bawah tajuk beriman kepada para anbiya, beliau menuliskan tentang sedikit banyak berkaitan tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan bulan lepas, kita telah pun membicarakan tentang anak-anak baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan hari ini kita akan sambung isteri-isteri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pengarang kitab menyebutkan di dalam kitab ini, antis'in niswatin wafatul Mustafa khuyyiran fakhtarna nabiyyal muqtafa. Nabi pilihan sallallahu alaihi wasallam meninggalkan 9 orang isteri. Maksudnya ketika Nabi kita wafat, baginda meninggalkan 9 orang isteri. Mereka diberi pilihan, maka mereka tetap memilih Nabi sallallahu alaihi wasallam yang disebutkan. Siapakah 9 orang tersebut? Aisyatun wa Hafsatun wa Saudah, Safiyatun Maimunatun wa Ramlah, Hindun wa Zainabun kadha Juwairiyah, lil mu'minina ummahatun mardiyah. 9 orang isteri yang disebutkan di sini adalah merujuk kepada 9 orang isteri yang ditinggalkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda Nabi kita wafat.
Tetapi kalau ditanya soalan, berapa banyak jumlah isteri baginda Rasulullah secara total? Maka jawapannya bukan 9, jawapannya 11. Jawapannya 11. Tapi ketika Nabi kita meninggal dunia, 9 orang lagi masih hidup. 2 orang sudah meninggal dunia. Sebab itu dalam kitab ini disebutkan tis'atu niswatin. Baginda Rasulullah wafat dengan meninggalkan 9 orang isteri. Tetapi bukan bermaksud Nabi mempunyai 9 isteri. Baginda bernikah dengan 11 orang ummahatul mukminin semuanya. Sebab itu disebutkan di sini, yang pertama sekali baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin adalah dengan ummul mukminin Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sayyidatina Khadijah merupakan isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling utama sekali. Bahkan Sayyidatina Khadijah isteri yang pertama dan isteri yang paling Nabi sayang. Bahkan daripada keseluruhan wanita-wanita, Sayyidatina Khadijah adalah duduk di ranking yang paling pertama sekali. Apakah keistimewaan yang ada kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid sehingga beliau diberikan posisi, diberikan kedudukan oleh baginda Rasulullah SAW sebagai wanita yang paling termulia? Ummul Mukminin Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Pertama sekali Nabi berkahwin adalah dengan beliau. Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Khadijah di Makkah sebelum kenabian. Ketika itu baginda Rasulullah SAW berumur 25 tahun. Sayyidatina Khadijah berumur 40 tahun. Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW adalah setelah berkahwin dengan satu orang bernama Abi Hala. Maksudnya Sayyidatina Khadijah adalah seorang janda. Dan sebelum berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW, Sayyidatina Khadijah berkahwin dengan seorang bernama Abi Halah, dan ada anak pun namanya Hindun bin Abi Halah, dan beberapa anak-anak yang lain seperti Zainab binti Abi Halah dan lain-lain lagi. Maksudnya baginda Rasulullah mempunyai anak tiri. Anak tiri yang ramai sebetulnya Nabi ada. Sebab isteri-isteri yang lain Nabi berkahwin yang kita akan ceritakan satu persatu selepas ini, semua mereka Nabi berkahwin adalah berstatus janda, yang ada anak-anak yang cukup ramai. Jadi itu semua adalah pangkat anak-anak tiri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sayyidatina Khadijah sangat diistimewakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah kerana Sayyidatina Khadijah adalah orang pertama sekali yang berada bersama dengan baginda Nabi SAW daripada awal baginda menjadi Rasul. Orang pertama sekali yang beriman dengan Nabi adalah seorang perempuan. Bukan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar beriman lepas daripada Sayyidatina Khadijah. Kalau ditanya daripada kalangan lelaki, orang pertama yang beriman, Sayyidina Abu Bakar. Tapi sebelum daripada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Sayyidatina Khadijah lebih awal lagi. Kerana waktu baginda Rasulullah menjadi Rasul, Sayyidina Abu Bakar masih di luar negara waktu itu. Beliau tidak di Mekah. Sayyidina Abu Bakar waktu itu di Yaman sedang berniaga, dan dia dalam perjalanan balik, baru dia tahu bahawa baginda Rasulullah sudah diutus menjadi Rasul. Dan ini ada satu kisah yang sangat istimewa. Sayyidina Abu Bakar ketika dalam perjalanan daripada Yaman pergi berniaga, nak balik ke Mekah, dalam perjalanan beliau berjumpa dengan satu orang lelaki tua. Lelaki ini seorang yang mengetahui tentang selok-belok atau apa yang terkandung dalam kitab Taurat dan kitab Injil. Lelaki ini bila tengok Sayyidina Abu Bakar Siddiq dan dia melihat wajahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dan ditahan. Kata lelaki ini kepada Sayyidina Abu Bakar, "Siapa nama kamu?" Abu Bakar kata, "Nama aku Fulan bin Fulan." Kata lelaki tua tu, "Bukankah kamu ini daripada Quraisy? Bukankah kamu ini datang daripada Mekah? Bukankah kamu ini daripada keluarga sekian-sekian-sekian?" Macam mana lelaki tu boleh tahu backgroundnya Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar tak ada Facebook pun waktu tu. Macam mana dia boleh tahu? Sayyidina Abu Bakar terkejut. "Macam mana kamu boleh tahu tentang aku?" Maka kata lelaki ini, "Aku tahu tentang kamu. Dan aku ada satu lagi permintaan kepada kamu. Boleh tak kamu tolong angkat sikit kamu punya baju?" Sayyidina Abu Bakar pelik lah. "Ini orang dah lah aku tak kenal.
Dia pula tahu aku punya background. Tiba-tiba suruh aku angkat baju pula. Maka oleh kerana Sayyidina Abu Bakar melihat pada lelaki ini ada sesuatu yang istimewa, Sayyidina Abu Bakar pun waktu tu angkat baju. Dia angkat baju. Lelaki tu tengok ke arah perutnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, pada badannya. Dan di situ terlihat ada satu tanda putih macam ni. Kata lelaki itu bila mana tengok tanda putih pada bahagian perutnya Sayyidina Abu Bakar, katanya, inilah yang aku cari pada kamu. Dan inilah yang tertulis di dalam kitab-kitab kami yang terdahulu bahawa Nabi akhir zaman akan ditemani oleh seorang lelaki yang sangat hebat. Dia ada 2 orang peneman dan 2 orang yang akan menjadi penguat kepada dakwah Nabi akhir zaman. 1 orang dewasa, 1 orang budak muda. Dan disebutkan dalam kitab-kitab kami dahulu bahawa disebutkan sifat orang yang akan jadi pembantu kepada Nabi akhir zaman, disebutkan sifatnya. Dan aku dapati bila tengok wajah engkau, aku dapati sifat-sifat tersebut semuanya ada pada engkau. Dari segi rupa wajah engkau, tinggi, besar, warna kulit dan sebagainya, ini adalah sama seperti apa yang disebutkan dalam kitab-kitab dulu bahawa Nabi akhir zaman akan ada seorang pembantu dan sifat-sifatnya adalah sekian. Cuma yang aku tak nampak waktu itu adalah bahagian perut kamu. Kerana disebutkan juga, tandanya juga salah satunya ada satu tanda putih di bahagian perutnya. Sebab tu aku suruh kamu angkat baju. Subhanallah, Sayyidina Abu Bakar terkejut. Dirinya menjadi identiti kepada Nabi akhir zaman. Waktu itu beliau tak ada idea langsung tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Dan memang pun beliau bersahabat dengan Rasulullah daripada kecil lagi. Kata lelaki itu, kamu ni adalah bukti bahawa Nabi akhir zaman sudah diutuskan oleh Allah Ta'ala. Kamu pergilah ke Mekah kalau tak percaya. Kamu pergilah ke Mekah. Di situ kamu akan dapati Nabi akhir zaman sudah diutuskan oleh Allah. Maka Sayyidina Abu Bakar waktu itu tak ada idea siapa Nabi akhir zaman. Walaupun di dalam hatinya kuat mengatakan Nabi tersebut adalah kekasih dan sahabat karibnya baginda Rasulullah SAW. Tapi tak ada bukti lagi. Ketika lelaki ni nak berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar, lelaki ini kirimkan satu surat. Dia tuliskan satu surat, berikan kepada Sayyidina Abu Bakar. Katanya, nanti kalau kamu jumpa Nabi akhir zaman, berikan surat aku ni kepada dia. Dan kamu akan tahulah segala-galanya. Dan lelaki itu pun berpisah dengan Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar teruskan perjalanan daripada Yaman, datang ke Mekah, terus datang berjumpa dengan baginda Rasulullah. Waktu itu baginda Nabi kita SAW sudah diutus menjadi Rasul. Sudah beberapa hari pun. Masih baru lagi lah. Terus Sayyidina Abu Bakar datang ke rumah Nabi SAW bagi salam. Nampak Nabi SAW depan mata. Sayyidina Abu Bakar pun diberitahu oleh baginda Rasulullah apa yang berlaku kepada baginda Nabi beberapa hari lepas. Nabi didatangi oleh malaikat Jibril. Nabi diturunkan wahyu. Turun surah Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Dilantik menjadi Rasul. Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Katanya, ya Muhammad Rasulullah, katanya, ada tak apa-apa bukti bahawa betul kamu ini adalah Nabi akhir zaman? Sayyidina Abu Bakar tanya bukan seperti mana ditanya oleh orang-orang lain. Ramai juga yang tanya kepada Nabi Muhammad SAW bukti Nabi Muhammad adalah Nabi akhir zaman. Tapi mereka bertanya dengan rasa meragukan. Mereka meragukan kenabian Nabi Muhammad. Sebab itu mereka bertanya. Tapi tidak kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Beliau bertanya waktu itu kerana bukan meragukan, tapi untuk menambahkan keyakinan. Seperti mana Nabi Ibrahim AS bertanya kepada Allah, ya Allah, tunjukkanlah kepada aku kaifa tuhyil mauta. Bagaimana engkau hidupkan benda-benda mati. Bukankah Nabi Ibrahim tanya kepada Allah macam tu? Adakah Nabi Ibrahim tanya kerana Nabi Ibrahim tak percaya Allah Ta'ala mampu untuk menghidupkan yang mati? Bukan. Tapi Nabi Ibrahim tanya untuk mendapatkan ketetapan iman, lebih yakin dan sebagainya. Jadi Sayyidina Abu Bakar pun tanya atas dasar begitu juga. Apa kata baginda Rasulullah? Kata baginda Nabi SAW, ya Abu Bakar, mana surat yang dikirimkan oleh lelaki yang kau berjumpa dalam tengah jalan tadi? Sayyidina Abu Bakar tak sebut sepatah pun tentang perjumpaan dengan lelaki tersebut. Nabi yang tanya, mana surat yang dikirimkan kepada aku oleh lelaki yang kau jumpa tengah jalan tadi? Terus Sayyidina Abu Bakar jatuh sujud kepada baginda Rasul SAW dengan menyebutkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu annaka rasulullah. Demikian Islamnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, orang pertama daripada kalangan lelaki yang beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Adapun daripada kalangan orang perempuan, Sayyidatina Khadijah, bahkan beliau bukan hanya orang pertama daripada kalangan wanita, tapi manusia pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW adalah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Dan orang pertama sekali yang membelanjakan semua hartanya kepada jalan dakwah Nabi SAW. Orang pertama sekali yang menjadi miskin, walhal beliau merupakan seorang jutawan. Sayyidatina Khadijah ni seorang hartawan, luar biasa kekayaannya, tapi menjadi miskin kerana semuanya diberikan kepada dakwah baginda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Sebab tu baginda Rasulullah sangat meletakkan keagungan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Pernah sekali baginda Rasulullah sebutkan bahawa Jibril alaihissalam pernah datang kepada Nabi dan menyebutkan kepada Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah siapkan syurga kepada Sayyidatina Khadijah. Syurganya, rumahnya dalam syurga sudah siap. Istana dalam syurga sudah disiapkan kepada Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Dan orang pertama yang menjadi tukang memujuk Rasulullah ketika Nabi berada dalam keadaan yang agak stres kerana pertama sekali turun wahyu, maka Nabi agak stres waktu itu, ataupun agak baru berjumpa dengan Jibril dan sebagainya, agak ketakutan, gemetar Nabi SAW. Yang memujuk baginda Rasulullah juga adalah Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha, yang memberikan kata-kata semangat kepada baginda Nabi SAW juga adalah Sayyidatina Khadijatul Kubra radhiyallahu anha. Pernah satu hari Sayyidatina Fatimah setelah meningkat dewasa, Sayyidatina Fatimah anak daripada hasil perkahwinan baginda Rasulullah dengan Sayyidatina Khadijah. Satu hari di Madinah, Sayyidatina Fatimah bercakap dengan Siti Aisyah. Siti Aisyah ibu tiri kepada Sayyidatina Fatimah bercakap. Maka Siti Aisyah sebutkan kepada Sayyidatina Fatimah dengan bahasa gurau. Apa katanya? Katanya, ya Fatimah, aku ni lebih bertuah daripada ibu kamu Khadijah. Biasalah di antara isteri-isteri kan. Walhal Siti Khadijah dah lama meninggal dunia dah. Tapi Siti Aisyah bergurau dengan Siti Fatimah, sebutkan, aku ni, iaitu Aisyah, lebih istimewa daripada ibu kamu Khadijah. Disebut kepada Fatimah radhiyallahu anha. Maka Siti Fatimah pun tanya, kenapa kamu cakap macam tu? Katanya, kerana aku berkahwin dengan baginda Rasulullah, aku masih lagi anak dara. Tapi ibu kamu berkahwin dengan Rasulullah, ibu kamu sudah janda. Jadi siapa lagi beruntung? Siapa lebih istimewa? Akulah. Kerana Nabi berkahwin dengan aku masih lagi anak dara. Tapi Nabi berkahwin dengan ibu kamu Khadijah, ibu kamu sudah jadi janda. Tapi ini gurauan. Maka Siti Fatimah waktu itu terasa hati dengan apa yang disebutkan oleh Siti Aisyah. Dia pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Bagi tahu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, Siti Aisyah sebutkan sekian. Yalah, of course lah dia akan terasa hati sebab disebutkan tentang ibu dia, mak dia. Maka Nabi senyum. Nabi tak marah pun. Kerana ini bukan masalah besar pun. Biasalah, dia antara madu dengan madu kan. Siapa yang ada kahwin lebih ada sini? Tahulah, antara madu dengan madu biasalah ada sedikit banyak gurau-gurau kasar. Jadi Allahumma salli Muhammad, Nabi tidak mengambil ia sebagai satu perkara yang serius. Nabi senyum pun. Kemudian Nabi bagi penyelesaian. Kata Nabi kepada Siti Aisyah, kepada Siti Fatimah, katanya, ya Fatimah, sebenarnya ibu kamu lebih beruntung, iaitu Khadijah lebih beruntung. Kamu pergi bagi tahu kepada Aisyah bahawa ibu kamu lebih beruntung. Sebab apa? Sebab ibu kamu berkahwin dengan Rasulullah. Rasulullah masih bujang lagi waktu itu. Tapi Aisyah berkahwin dengan Rasulullah, Nabi dah berkahwin dengan ramai orang dah. Aisyah isteri yang keberapa? Jadi siapa yang lebih untung? Siapa yang dapat Nabi waktu bujang lagi? Sayyidatina Khadijah. Jadi Sayyidatina Khadijah lebih beruntung lagi. Sebab waktu berkahwin dengan Rasulullah, Rasulullah masih lagi muda, 25 tahun, masih lagi handsome. Ya, Nabi memang handsome sentiasa lah. Maksudnya masih lagi muda, 25 tahun, masih bujang lagi. Tapi ketika berkahwin dengan Aisyah, baginda Rasulullah sudah berkahwin dengan ramai orang. Jadi siapa lagi beruntung? Khadijah ke Aisyah? Khadijah lagi untung sebab berkahwin dengan Nabi waktu masih Nabi bujang.
Siti Fatimah seronok dengar jawapan tu. Dan dia cepat-cepat pergi jumpa Siti Aisyah nak bagi tahu jawapan tu. Katanya, ibu aku sebenarnya lagi beruntung daripada kamu, wahai Ummul Mukminin. Maka Siti Aisyah tanya, kenapa kamu cakap macam tu pula? Katanya, sekian. Siti Aisyah pula tersenyum. Kata Siti Aisyah, alangkah bagusnya orang yang bagi kamu jawapan ni. Kerana dia tahu yang bagi jawapan tu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian, baginda Rasulullah sangat mencintai Sayyidatina Khadijah sehingga nama Khadijah sentiasa Nabi sebut walaupun setelah kewafatan baginda Siti Khadijah. Sampai akhir hayat hidup Nabi sentiasa menyebut-nyebut nama Khadijah, sampai kadang-kadang ada daripada kalangan isteri-isteri lain yang tanya kepada Nabi, hatta Siti Aisyah pun pernah tanya, ya Rasulullah, bukankah Allah Ta'ala dah gantikan dia dengan orang-orang lain, dah digantikan dengan aku, buat apa lagi sebut nama Khadijah? Siti Aisyah terasalah Nabi asyik sebut nama Khadijah. Maka kata Nabi, sungguh Allah Ta'ala belum lagi gantikan kepada aku seorang wanita semulia Khadijah radhiyallahu anha. Kerana apa? Kerana tidak ada seorang pun daripada kalangan isteri baginda Rasulullah yang pernah bersusah seperti mana susahnya Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Seorang yang punya harta yang banyak, tetapi ketika beliau meninggal dunia, dikatakan bahawa meninggal dunia kerana ada sakit di bahagian perutnya yang banyak luka. Kerana waktu itu dalam keadaan susah beberapa tahun, baginda Rasulullah bersama ahli keluarganya pernah memakan daripada daun, ranting pokok dan sebagainya. Sampai macam tu kehidupan Siti Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Demikian kedudukan mulia Siti Khadijah radhiyallahu anha. Dan baginda Rasulullah tidak berkahwin dengan mana-mana isteri yang lain ketika hidupnya Siti Khadijah, kecuali setelah wafatnya Siti Khadijah barulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan isteri yang lain. Yang kedua disebutkan di sini, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha. Beliau diberikan gelaran sebagai Ummul Masakin kerana Sayyidatina Zainab binti Khuzaimah adalah seorang yang sangat mengasihi kepada orang-orang miskin. Beliau juga meninggal sebelum daripada wafatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi kita solatkan jenazah Zainab binti Khuzaimah, dan Zainab binti Khuzaimah radhiyallahu anha dikuburkan di perkuburan Baqi'. Adapun Siti Khadijah dikuburkan di perkuburan Ma'alla di Makkah. Isteri Nabi SAW, dua orang ini sahaja yang meninggal sebelum Nabi wafat. Adapun isteri-isteri yang lain yang 9 orang, semuanya hidup ketika wafatnya baginda Rasulullah SAW. Mereka-mereka ini semuanya digelari dengan Ummahatul Mukminin. Gelaran Ummahatul Mukminin ini adalah gelaran yang diletakkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Oleh sebab itu, tidak boleh kepada mana-mana orang untuk berkahwin dengan bekas isteri baginda Nabi Muhammad SAW. Bekas isteri maksudnya mereka yang Nabi berkahwin, bernikah dengan mereka, kemudian Nabi meninggal. Jadi mereka akan apa jadi statusnya? Statusnya janda lah. Tetapi tidak disebutkan sebagai janda. Tidak beradab sebutkan janda kepada Ummahatul Mukminin. Mereka tetap disebutkan dengan Ummul Mukminin Aisyah, Ummul Mukminin Hafsah binti Umar, Ummul Mukminin Zainab binti Jahash, Ummul Mukminin Mariyatul Qibtiyah. Demikian cara kita sebut isteri-isteri baginda Rasulullah SAW, dan tidak beradab dengan meletakkan status janda kepada mereka. Apa sebab? Kerana mereka menjadi isteri kepada makhluk Allah yang paling mulia. Dan status mereka Ummahatul Mukminin ini adalah status yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh sebab mereka ini adalah pangkat ibu kepada orang-orang beriman, maka diharamkan kepada sesiapa pun untuk bernikah dengan isteri-isteri baginda Rasulullah setelah daripada kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Adakah ini bahagian daripada suatu bentuk kezaliman? Ada orang pernah sebut ini kezaliman. Takkanlah Siti Aisyah waktu Rasulullah meninggal dunia, Siti Aisyah waktu itu berumur lebih kurang 19 tahun. Jadi takkan lepas 19 tahun tak boleh kahwin? Ya, tak boleh. Dan diharamkan untuk siapa-siapa pun berkahwin dengan isteri-isteri baginda Rasulullah. Ada orang kata ini zalim, tak patut berlaku. Sebenarnya tidak. Kerana apa?
Kerana mereka sudah diberikan segala bentuk kenikmatan dengan menjadi isteri kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kemudian Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. 9 orang isteri tadi, yang pertama adalah Siti Aisyah binti Abi Bakar Siddiq. Baginda Rasulullah berkahwin dengan Siti Aisyah ketika di Mekah. Waktu itu Siti Aisyah masih lagi berumur 7 tahun. Tetapi baginda Rasulullah duduk sebumbung dengan Siti Aisyah hanya setelah berumur 9 tahun setelah berhijrah ke Madinatul Munawwarah. Beliau merupakan satu-satu isteri Nabi SAW daripada anak dara. Selain daripada Siti Aisyah, semuanya adalah berstatus janda. Tidak ada yang berstatus anak dara kecuali Siti Aisyah binti Abi Bakar radhiyallahu anha. Berkahwin dinikahkan oleh Sayyidina Abu Bakar waktu berumur 7 tahun di Mekah. Tapi duduk sebumbung dengan Nabi setelah berumur 9 tahun. Dalam hal ini juga ramai orang yang komplain. Ramai orang yang timbulkan keraguan. Ini adalah bukti bahawa baginda Nabi SAW adalah seorang yang tidak bersikap bagus kepada budak-budak. Ada orang mendakwa bahawa baginda Nabi SAW dengan alasan berkahwin dengan Siti Aisyah pada umur 7 tahun, pada umur 9 tahun ini, bahawa Nabi adalah seorang yang tak hormat kepada kanak-kanak dengan bahasa-bahasa yang tertentu. Ini banyak kali kita dengar. Sehingga ada juga daripada orang-orang yang kata bahawa hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Imam Al-Bukhari tentang umur Siti Aisyah ketika perkahwinan dengan Nabi SAW, hadis itu perlu dirujuk balik. Kitab-kitab sirah semuanya perlu dinilai balik. Walhal, semua kitab-kitab sirah bukan satu, bukan dua. Hampir kebanyakan daripada para ulama-ulama sirah bersepakat tentang umur Siti Aisyah ketika berkahwin dengan baginda Rasulullah SAW. Golongan yang mempersoalkan umur ini, mereka bawakan macam-macam hujah. Mengatakan hadis ini adalah hadis yang tak betul. Umur 9 tahun adalah umur yang tak logik untuk berkahwin. Kerana ini masih lagi budak-budak lagi. Jadi menurut mereka, Siti Aisyah berkahwin dengan Rasulullah pada umur 16 tahun. Tuan-tuan dirahmati oleh Allah, kita nak tanya satu soalan. Umur 10 tahun, umur 15 tahun lah contoh. Hatta kata umur 16 tahun pun. Golongan yang mengatakan Siti Aisyah berkahwin umur 16 tahun dan mereka mengatakan bahawa semua hadis dan kitab-kitab sirah yang sebutkan umur 9 tahun semuanya perlu diubah. Kerana ini tidak layak untuk menisbahkan kepada baginda Rasulullah sanggup berkahwin dengan budak kecil umur 7 tahun atau 9 tahun. Yang betulnya 16 tahun kata mereka. Jadi kita ingin bertanya, adakah kalau mengatakan Siti Aisyah berumur 16 tahun waktu itu akan aman daripada fitnah orang yang mengatakan baginda Rasulullah tidak berkahwin dengan budak-budak? Umur 16 tahun bagi kita sekarang, adakah umur yang sesuai untuk kahwin? Belum sesuai pun. Masih tingkatan 4 lagi kan? Bagi kita tak sesuai pun. Jadi, maksudnya di sini nak bagi tahu, disebutkan umur 16 tahun pun belum tentu sesuai pada satu zaman lain. Maksudnya di sini nak bagi tahu bahawa umur perkahwinan kepada orang perempuan ini tak mesti sama dalam setiap zaman. Mungkin berubah. Kita boleh tengok mungkin generasi-generasi sebelum kita. Datuk kita ke, nenek kita ke, moyang kita ke, mungkin ada yang berkahwin umur 12 tahun. Mungkin berkahwin umur 15 tahun. Nenek saya dulu katanya kahwin umur 12 tahun. Kerana apa? Waktu itu mereka sudah cukup umur dan sudah cukup daripada segala keperluan untuk berkahwin. Dan itu tak dilihat sebagai satu perkara yang mudarat waktu itu. Dan tak ada mafsadah yang berlaku waktu itu dengan perkahwinan dengan umur itu. Tak ada kerosakan yang berlaku waktu itu. Zaman itu tak ada kerosakan yang berlaku. Tapi zaman sekarang tak boleh. Kerana zaman sekarang ni banyak mafsadah. Banyak kerosakan yang berlaku. Banyak kezaliman yang berlaku. Dan tak sesuai. Maka umur itu dikategorikan sebagai umur yang tak sesuai. Dan tidak seperti mana di zaman Nabi SAW. Bahkan ramai daripada kalangan para sahabat, bahkan baginda Rasulullah mengahwinkan 4 orang putri Nabi SAW. Sayyidatina Fatimah, Sayyidatina Ruqayyah, Ummu Kulsum dan lainnya. Ruqayyah dan Ummu Kulsum semuanya Nabi kahwinkan masih lagi berumur bawah 10 tahun. Kerana apa? Kerana waktu itu umur 10 tahun, 7 tahun kepada orang perempuan adalah umur yang sudah matang. Tidak seperti mana zaman selepas itu. Jadi, dalam hal ini, kita kena meletakkan umur itu bukan diukur pada setiap zaman. Kerana waktu itu umur 7 tahun, umur 9 tahun adalah umur yang sudah sesuai pun
untuk dikahwinkan kepada anak perempuan. Demikian Siti Aisyah radhiyallahu anha merupakan isteri baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti yang disebutkan dalam kitab kita ni. Lahir di Mekah, putri kepada Sayyidina Abu Bakar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi beliau ketika baginda masih perawan pada umur 6 tahun dan menggaulinya sebagai isteri ketika berumur 9 tahun. Seorang tokoh wanita yang memiliki kepribadian yang mulia, dikenali sebagai seorang yang mempunyai kecerdasan akal fikiran dan daya ingatan yang kuat. Beliau adalah seorang guru yang memperkembangkan ilmu kepada masyarakat Islam. Beliau Siti Aisyah meriwayatkan sebanyak 2,210 hadis daripada Nabi SAW dan menjadi sumber rujukan kaum muslimin setelah Nabi SAW wafat pada ketika itu berumur hanya 18 tahun. Baginda wafat ketika berumur 70 tahun di Madinah dan disemadikan di perkuburan Al-Baqi. Jadi Siti Aisyah oleh kerana berkahwin dengan Nabi pada usia muda, beliau mendapat mampu untuk berkhidmat kepada ilmu, berkhidmat kepada dakwah Nabi SAW lebih lagi daripada isteri-isteri yang lain. Kerana apa? Masih lagi muda lagi waktu tu, dan masih lagi banyak boleh berkongsikan ilmu, masih banyak boleh belajar daripada Nabi SAW, sehingga Siti Aisyah menjadi pakar rujuk kepada para sahabat ketika mereka nak tahu hukum. Mereka akan datang belajar daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Nabi pernah sebutkan tentang Siti Aisyah, kata Nabi SAW, khudhu nisfa hadzal din min hadhil humaira. Nabi sebutkan kepada para sahabat, katanya, kamu ambillah separuh daripada ilmu agama ini daripada si perempuan pipi merah ini. Jadi Nabi isyaratkan kepada Siti Aisyah dan ketinggian ilmunya, sampai Nabi sebutkan kepada para sahabat, separuh ilmu agama ini ada kepada Siti Aisyah. 2,210 hadis yang diriwayatkan oleh beliau. Semua ini dapat kerana apa? Kerana berkahwin dengan Nabi dalam usia yang muda dan mampu untuk berkhidmat untuk kembangkan dakwah baginda Rasulullah dengan lebih lama lagi. Tidak seperti mana isteri-isteri Nabi yang lain, Ummahatul Mukminin, yang rata-rata mereka berkahwin setelah dewasa umur 40, umur 50 tahun, dan mereka tak mampu untuk kembangkan dakwah Nabi seperti mana Siti Aisyah berkhidmat kepada agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Siti Aisyah wafat ketika berumur 18 tahun dan dikuburkan di perkuburan Baqi. Seterusnya, isteri baginda Rasulullah bernama Hafsah. Beliau merupakan putri kepada Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Beliau sebelum ini isteri kepada seorang bernama Khunais bin Khudafah, tetapi terkorban dalam peperangan Uhud. Apabila mendapat berita mengenainya, Rasulullah SAW memperisterikan beliau. Beliau wafat pada tahun 45 Hijriah di Madinah ketika Nabi berumur 60 tahun. Siti Hafsah binti Umar radhiyallahu anha, anak kepada Sayyidina Umar Al-Khattab. Baginda Nabi menikahi dengan Hafsah binti Umar setelah mana suaminya mati dalam peperangan Uhud, syahid dalam peperangan Uhud. Nabi berkahwin untuk memberikan satu kehidupan yang baik kepada Sayyidatina Hafsah binti Umar dan sekaligus menjaga hubungan baik di antara baginda Rasulullah dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Seterusnya Sayyidatina Saudah radhiyallahu anha. Nabi SAW berkahwin dengan Sayyidatina Saudah setelah 3 tahun kewafatan Khadijah. Suami pertama ialah As-Sakran bin Amr. Mereka berdua adalah di antara mereka yang berhijrah ke Habasyah. Apabila suaminya meninggal dunia setelah pulang dari Habasyah, Nabi Muhammad SAW telah memperistrikannya untuk memberi perlindungan kepadanya. Demikian kita baca satu persatu daripada setiap orang yang Nabi menikah, semuanya adalah untuk kemaslahatan agama, untuk memberikan perlindungan, untuk menjadikan perkahwinan itu sebagai asbab untuk lebih ramai lagi masuk Islam, seperti Safiyah binti Huyai. Isteri yang keempat ini bernama Safiyah binti Huyai daripada bangsa Yahudi, Bani Nadir, dari keturunan Nabi Harun AS. Dalam peperangan Khaybar, suaminya seorang Yahudi telah terbunuh dan Safiyah menjadi tawanan perang. Dalam satu rundingan setelah dibebaskan, beliau telah memilih untuk menjadi isteri Nabi SAW. Safiyah radhiyallahu anha meriwayatkan 10 hadis dan wafat dalam bulan Ramadan. Oleh kerana perkahwinan Nabi dengan Safiyah binti Huyai radhiyallahu anha, ramai daripada kalangan orang-orang Yahudi pun masuk Islam. Kerana apa? Kerana hasil perkahwinan Nabi dengan Safiyah binti Huyai. Kemudian Sayyidatina Maimunah radhiyallahu anha. Maimunah juga berkahwinan dengan Nabi setelah kewafatan suaminya. Sayyidatina Maimunah meninggal dan dikuburkan di Mekah.
hanya 2 orang saja isteri Nabi yang tidak dikuburkan di perkuburan Baqi. Iaitu yang pertama Sayyidatina Khadijah, yang kedua Sayyidatina Maimunah. Sayyidatina Khadijah di perkuburan Ma'alla di Mekah. Tahu perkuburan Ma'alla? Daripada Masjidil Haram, kalau keluar di pintu Marwah, kita jalan terus menuju ke bangunan tabung haji tu kan. Jalan terus, lebih kurang dalam 1.5 km, kita akan nampak perkuburan Ma'alla. Di situ ada lebih kurang 17 orang para sahabat Rasulullah SAW, dan disitulah disemadikan jasad Sayyidatina Khadijah dan juga putera beliau Sayyidina Qasim bin Muhammad SAW. Sayyidatina Khadijah dan Sayyidina Qasim dikuburkan di situ. Ada peluang pergi ke Makkah, kena pergi ziarah. Selain daripada Sayyidatina Khadijah dan Sayyidatina Maimunah, Sayyidatina Maimunah dikuburkan di Mekah juga, tapi bukan di Ma'alla, di satu tempat yang lain. Selain daripada 2 orang isteri ini, semuanya dikuburkan di perkuburan Baqi', semuanya bersebelah-sebelah. Antara lain adalah Sayyidatina Ramlah radhiyallahu anha, Sayyidatina Hindun, Sayyidatina Zainab binti Jahash merupakan isteri kepada Zaid bin Harithah yang pernah menjadi hamba dan kemudian menjadi anak angkat Nabi SAW. Setelah dia dimerdekakan, hubungan suami isteri antara Zainab dan Zaid tidak bahagia kerana Zainab daripada keturunan mulia. Zaid telah menceraikannya walaupun telah dinasihati oleh Nabi. Beliau selepasnya dikahwini oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidatina Juwairiyah radhiyallahu anha, Juwairiyah binti Al-Harith Al-Khuzai, ayahnya ialah ketua puak Bani Al-Mustalik yang telah mengumpulkan bala tenteranya memerangi Nabi Muhammad SAW dalam peperangan Al-Muraisi. Bani Al-Mustalik telah tewas dan beliau telah ditawan oleh Thabit bin Qais Al-Ansari. Thabit mahu beliau ditebus dengan 9 uqiyah, tetapi beliau mengadu kepada Nabi. Baginda SAW sedia membayar tebusan tersebut dan mengahwininya. Jadi nampak perkahwinan baginda Rasulullah SAW dengan isteri-isteri yang tadi, semuanya menjadikan bahagian daripada perkara yang bermanfaat untuk agama. Maka tidak ada peluang kepada orang untuk mengatakan bahawa baginda Rasulullah berkahwin dengan nafsu syahwat, seperti mana yang didakwa oleh sebahagian orang-orang orientalis. Ada mereka karang dalam kitab-kitab mereka menuliskan tentang syubhat atau prasangka-prasangka buruk terhadap baginda Rasulullah SAW. Nabi berkahwin dengan orang yang isteri yang cukup ramai kerana Nabi ini adalah orang lelaki yang sekian-sekian, yang berkahwin semata-mata untuk syahwat dan sebagainya. Maka kita jawab ianya tidak betul. Kerana apa? Hikmah baginda Rasulullah berkahwin dengan cukup ramai, antaranya apa? Perkahwinan Nabi dengan beberapa orang isteri tadi yang berjumlah 12 orang, semuanya adalah perkahwinan yang menghubungkan silaturahim dengan banyak puak-puak Arab. Nabi berkahwin dengan Safiyah binti Huyai, maka ramai orang Yahudi masuk Islam. Nabi berkahwin dengan Juwairiyah binti Al-Harith, dia punya kaumnya pun datang mendekati Nabi SAW. Demikian perkahwinan Nabi SAW, perkahwinan yang akan mendekatkan hubungan silaturahim dan akan memberikan manfaat kepada agama Islam dan juga dakwah baginda Rasulullah SAW. Kemudian antara hikmah yang lain, apa hikmah Nabi SAW berkahwin dengan isteri yang ramai tadi? Antaranya adalah manfaat untuk umat, manfaat untuk kita, kerana kita dapat pelajari tentang Rasulullah SAW melebihi daripada satu orang. Kita dapat pelajari tentang Rasulullah daripada hadis diriwayatkan oleh Aisyah, dapat pelajari tentang Rasulullah daripada Juwairiyah, dapat pelajari tentang Rasulullah daripada Safiyah binti Huyai, dapat pelajari daripada Rasulullah tentang Rasulullah daripada Sayyidatina Hafsah dan macam-macam lagi. Jadi oleh kerana ramainya isteri Nabi SAW, maka masing-masing mereka berkhidmat untuk mengajar kepada orang lain hadis-hadis dan sebagainya tentang bagaimana kehidupan Rasulullah di dalam rumah dan hukum hakam yang berkaitan. Jadi banyak sumber yang bermanfaat untuk agama yang datang daripada isteri-isteri baginda Rasulullah SAW yang cukup banyak tadi, khususnya tentang masalah-masalah yang berkaitan tentang wanita, masalah-masalah berkaitan tentang haid, tentang nifas dan sebagainya, kebanyakannya datang daripada isteri-isteri baginda Rasulullah SAW. Maka oleh demikian kita tidak boleh mengatakan bahawa baginda Rasulullah adalah seorang
yang menuruti syahwat. Kerana kalau Nabi menuruti syahwat, Nabi tidak akan berkahwin dengan Siti Khadijah yang berumur 40 tahun. Walhal Nabi waktu itu berumur 25 tahun. Berkahwin dengan Siti Khadijah berumur 40 tahun. Dan Nabi tak berkahwin pun dengan yang lain. Sampailah Siti Khadijah meninggal dunia pada umur berapa Siti Khadijah meninggal dunia? 2 tahun sebelum Nabi kita berhijrah ke Mekah. Lebih kurang 40 tambah 10 atau tambah 11 tahun. 51 tahun. Umur Nabi 51 tahun ketika Siti Khadijah meninggal dunia. Jadi, kalau Rasulullah merupakan seorang yang menuruti syahwat seperti mana yang dikatakan oleh puak-puak orientalis ini, Nabi akan lebih berkahwin dengan isteri yang ramai ketika berumur 30 tahun, ketika berumur 40 tahun. Tapi Nabi hanya berkahwin setelah berumur 55 tahun. Atau 51-52 tahun ke atas, baru Nabi mula berkahwin dengan orang lain. Dan ini bukan umur yang boleh dikategorikan sebagai umur yang kahwin dengan syahwat. Kalau umur yang kahwin dengan syahwat tu tadi, umur 25 tahun. Tapi waktu itu, Nabi memadai dengan satu orang isteri saja, Sayyidatina Khadijah radhiyallahu anha. Sebab tu, baginda Nabi tidak berkahwin dengan isteri-isteri yang lain kerana Nabi terlalu sayang kepada Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha. Jadi tuan-tuan, kalau sayang kepada isteri, jangan kahwin lain. Kalau nak kahwin lain, tunggu apa? Tunggu isteri meninggal dululah. Sebab Nabi kahwin dengan Siti Khadijah, lepas Sayyidatina Khadijah meninggal dunia, baru Nabi berkahwin dengan isteri yang lain. Kerana asal dalam hukum, dalam madhab Imam Syafi'i, asal kepada hukum perkahwinan lebih daripada satu, asal hukumnya adalah memadai dengan satu. Asal hukum memadai dengan satu. Kalau ada keperluan, baru perlukan kepada tambahan. Itu pun kalau ada keperluan. Jadi kita jangan terus ambil yang keperluan tu. Jangan terus kata asal je boleh kahwin 4. Nanti dulu. Kaedah mengatakan asal adalah kahwin satu. Demikian. Jadi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bahkan kita tidak boleh terima bahawa baginda Rasulullah berkahwin dengan semata-mata kerana nafsu syahwat. Kerana memang pun kehidupan Rasulullah tidak ada masa untuk Nabi bersenang-senang dengan isteri Nabi. Penuh dengan dakwah. Hari-hari baginda Rasulullah SAW berdakwah, dan urusan Nabi itu kita boleh pelajari setiap hari hidupnya Nabi macam mana. Nabi tidak ada honeymoon macam kita. Tak ada bercuti keluarga, pergi ke Langkawi ke apa ke, tak ada. Kerana kehidupan Nabi penuh untuk berkhidmat kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan semata-mata menggunakan umurnya untuk berdakwah kepada umat Islam, berdakwah kepada orang ramai, mengajar mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua mereka ini, kalau kita tanya atau kita kaji apa yang dikatakan oleh mereka isteri-isteri Rasulullah tentang Nabi, semua mereka akan memuji Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada seorang pun daripada kalangan mereka yang akan menyebutkan sesuatu kekurangan terhadap Rasulullah. Tanyalah kepada sesiapa pun, maka mereka akan katakan Nabi SAW adalah seorang yang paling terbaik. Nabi SAW adalah seorang yang sentiasa senyum. Nabi adalah orang yang sekian. Nabi adalah orang yang sekian. Tidak ada seorang pun daripada kalangan isteri baginda Rasulullah yang akan menyebutkan satu pun kekurangan yang ada kepada Nabi SAW. Zaman kita sekarang baru kahwin 2. Kalau tanya pada isteri pertama, 1001 kekurangan dia akan sebut. Alah, dia tu macam ni, macam ni. Itu baru tanya isteri pertama. Kalau tanya isteri kedua, kalau isteri pertama sebut 101, isteri kedua sebut 200 kesalahan. Ini kita punya zaman kita sekarang. Tapi baginda Rasulullah tidak. Maksudnya tidak ada keluarga yang lebih bahagia daripada keluarga baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan satu lagi poin yang saya terlupa sebut tadi, kenapa tidak diperbolehkan kepada mana-mana lelaki untuk berkahwin dengan ummahatul mukminin? Yang pertama kerana pangkat mereka sebagai ibu, ummul mukminin, dan yang kedua kerana dengan kalau mereka berkahwin, mereka akan terhalang untuk bersama dengan Rasulullah di syurga nanti. Kerana seorang wanita, seorang perempuan akan bersama dengan suaminya yang paling last sekali ketika dia meninggal dunia. Seorang perempuan, dia bersama siapa, dia beristrikan kepada siapa ketika dia meninggal dunia, maka dengan lelaki itulah dia akan bersama di syurga nanti. Sebab itu ramai daripada kalangan awliya Allah Subhanahu wa taala, ketika mereka meninggal dunia, isteri mereka tidak berkahwin lagi. Bukan kerana mereka menghalang diri mereka dapat hidup bahagia, hidup seronok di atas dunia, tak. Tapi mereka nakkan
bersama dengan suami mereka yang pertama tadi di syurga Allah Ta'ala nanti. Kalau mereka berkahwin dengan lain, maka mereka akan bersama dengan suami itu pula di syurga nanti. Jadi sebab itu, isteri-isteri baginda Rasulullah SAW tidak berkahwin dengan mana-mana lelaki, bahkan menjadi haram kepada siapa-siapa pun untuk berkahwin dengan ummahatul mukminin dengan beberapa sebab tadi. Demikian tuan-tuan dirahmati oleh Allah, nama-nama yang kita sebutkan tadi, Khadijah, Aisyah, Hafsah, Juwairiyah, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah, Fatimah, ini semua nama-nama isteri-isteri dan anak-anak perempuannya Rasulullah SAW. Jadi ini kita tidak boleh untuk Allahumma salli ala Muhammad melupakan nama-nama ini. Nama-nama ni boleh dikatakan zaman sekarang ni orang dah tinggalkan dah. Nama-nama ni orang dah tinggalkan. Khususnya generasi-generasi sekarang ni lah. Bila berkahwin dapat anak, anak lelaki, anak perempuan, dia nak nama yang best-best. Dia nak nama-nama yang pelik. Nama-nama yang special yang orang tak pernah dengar. Letaklah Firaun ke, orang tak pernah dengar pun nama Firaun kan, boleh letak Firaun. Jadi cara meletakkan nama kepada anak ni bukan tengok nama mana yang paling best, mana nama yang special dan orang tak pernah dengar. Bukan itu kaedah meletakkan nama, tuan-tuan puan-puan rahimakumullah. Ini khususnya kepada generasi-generasi muda zaman kita sekarang. Supaya apa? Jangan dilupakan nama-nama ini. Ini semua nama-nama ahli syurga yang confirm masuk syurga ni. Khadijah, Aisyah, Fatimah, Ummu Kulthum, Zainab, Ruqayyah. Tapi kalau zaman sekarang kalau kita sebut nama, alamak ustaz, old school lah nama ni. Tak ada nama baru-baru ke? Khadijah, Allah, itu macam nama nenek saya je. Tak ada nama baru-baru ke yang best-best? Jangan tuan-tuan. Kita bukan nak letakkan nama tu supaya anak tu jadi best untuk disebut. Cuba bayangkan kita letakkan anak tu nama Khadijah. Apa perasaan kita ketika meletakkan nama anak tu Khadijah? Tidak lain tidak bukan adalah kerana kita mengambil barakah daripada nama Khadijah tadi, Ummul Mukminin, wanita pertama yang akan masuk syurga. Jadi kita meletakkan satu harapan dengan panggil Khadijah, Khadijah, Khadijah. Mudah-mudahan dia dapat juga bahagian daripada keberkatan yang ada kepada Siti Khadijah, dan setiap kali kita panggil pun dalam hati kita ada satu perasaan, anak aku ni biarlah nanti bersama dengan Siti Khadijah nanti di hari akhirat. Jadi bukanlah bermaksud mesti menamakan nama anak tadi dengan nama-nama ini. Tapi maksudnya di sini, jangan cari populariti dalam meletakkan nama-nama anak. Jangan cari nama anak tu biar tak ada siapa-siapa letak. Kalau boleh dia nakkan di Malaysia ni anak dia seorang je nama macam tu. Itu saya kata tadi, kalau nak anak dia seorang nama macam tu, letaklah Firaun. Confirm tak ada orang letak nama anak dia Firaun. Kamu letaklah nama anak Firaun, tak ada orang letak. Ada satu orang, apa nama, dia kata, saya nak ambil nama anak dalam Quran boleh tak? Boleh, silakan. Lah kali anak pertama dia ambil apa? Dia ambil Lailatul Qadar. Jadi bukan itu caranya pun. Caranya apa tuan-tuan? Dalam memberikan nama kepada anak, cuba kita buka dalam kitab-kitab fiqh. Tasmiyatul abna disebut, tasmiyatul aulad. Ini bab yang cukup penting ada dalam bab munakahan. Memberikan nama kepada anak, ada adab-adab yang cukup banyak. Bahkan disunnahkan ketika memberikan nama kepada anak, tidak menzahirkan nama itu selama 7 hari. Supaya apa? Supaya pasangan tadi ada waktu yang cukup untuk merujuk kepada orang-orang yang tertentu untuk istikharah memilih nama anak. Itu sebab 7 hari pertama tu tidak disunnahkan untuk memberikan nama kepada anak. Kerana apa? Itu waktu untuk mencari nama. Waktu untuk bertanya-tanya dengan para alim ulama contohnya. Supaya hari yang ke-7 baru zahirkan nama tadi. Sekaligus dengan buang rambutnya, akikah dan sebagainya. Jadi cara yang paling pertama sekali, cara yang paling utama sekali, paling afdal sekali dalam memberikan nama kepada anak adalah kita pergi kepada orang-orang soleh, orang-orang alim. Orang-orang alim yang saya maksudkan di sini, orang-orang alim yang sudah berusia, yang terkenal dengan kesalehan mereka. Pergi kepada mereka yang kita kira-kira ini orang yang siqah, ahli ibadat, yang kira-kira kalau dia berdoa, doanya mustajab. Pergi kepada mereka. Bagi tahu ni saya baru dapat anak. Kalau boleh Tuan Guru Syekh bagikan nama untuk anak saya. Itu cara paling afdal. Atau yang bawah sikit daripada cara tu, kita memilih nama-nama yang baik dalam 2-3 nama, kemudian beritahu kepada Syekh tadi. Beritahu kepada orang alim yang kita jumpa, ni saya ada pilihkan 3 nama ni Tuan Syekh.
kira-kira daripada tiga-tiga nama ni, mana satu nama yang paling Syekh rasa bagus untuk diletakkan? Itu pun cara yang bagus juga. Kemudian dia minta doakan kepada nama tersebut. Ini cara yang paling bagus. Supaya apa? Supaya anak tadi diletakkan nama, langsung didoakan nama tadi oleh orang-orang soleh. Dan demikian cara para sahabat. Ketika mereka mendapat anak, mereka bukan tak tahu nama-nama yang baik. Mereka akan pergi berjumpa Rasulullah SAW. Mereka akan minta Nabi menamakan. Mereka akan minta Nabi mentahnikan dan sebagainya. Ataupun kalau tak dapat ikut cara seperti itu, maka darjat yang bawah sikit daripada itu adalah memilihlah daripada nama-nama yang baik, daripada nama-nama yang disebutkan, yang terkenal dengan maksud-maksud yang bagus, yang kira-kira kalau kita panggil membawa kepada maksud yang bagus. Jangan sampai kita panggil tu tak ada maksud. Kita panggil nama tapi tak ada maksud. Tiba-tiba tengok maksudnya kipas. Buat apa bagi nama kipas? Jadi bagi nama tu biar ada maksud yang bagus, yang dikaji, ditanya dengan orang, kemudian nampak nama tu bagus, nama-nama orang-orang soleh, nama-nama orang yang terkenal dalam Quran ataupun dalam ulama-ulama orang solehin atau sebagainya, tak ada masalah. Jadi supaya bila kita panggil nama tadi, jangan ingat, nama tadi itu bukan hanya di dalam surat beranak saja. Nama tu digunakan di dalam surat beranak, sampai mati nanti masuk kubur pun akan panggil nama tu juga. Bangkit di hari akhirat nanti pun akan panggil nama tu juga. Jadi cuba bayangkan kalau kita bagi main hentamnya nama apa-apa, sampai ke hari akhirat nanti pun akan dipanggil dengan nama tu. Ini tak patut. Dan kalau satu orang diberikan nama yang tidak baik maksudnya, satu orang diberikan nama yang tidak bagus maksudnya oleh mak bapak dia, sunnah kepada dia untuk tukar nama tersebut. Sunnah kepada dia untuk tukar nama tersebut. Dan kalau dia ada halangan untuk tukar nama tersebut dalam proses yang rasmi, maka sekurang-kurangnya ditukar nama tersebut dalam panggilan. Tak kisahlah dalam IC nama lain, entah merapu apa nama dia tak tahu, tapi orang ramai disuruh panggil dengan nama sekian dengan maksud yang bagus. Ini banyak ulama-ulama kita yang amalkan perkara macam ni. Banyak sahabat-sahabat saya dulu, orang Melayu kita kan nama pelik-pelik kan. Jadi pergi belajar ke Mesir, pergi belajar ke Yaman. Jadi orang-orang Arab ni nama dia satu perkataan je. Mereka tak ada nama Ahmad ke, Khalid ke, Uthman ke, Omar ke, macam tu je. Yang nama 4-5 perkataan ni orang kita je. Dia orang Arab, dia tak suka nama banyak-banyak ni. Jadi nama banyak-banyak kalau bawa masuk bagus pun okey lagi. Jadi kalau para masyaikh kita ni, guru-guru kita di negara Arab, di Mesir ke, di Yaman ke mana-mana, mereka kalau nampak budak-budak Malaysia ni yang nama pelik-pelik ni, dia akan panggil dengan nama lain. Dia akan tukar nama tersebut. Maksudnya tak kisahlah nama dalam pasport apa semua, tak kisah, tapi nama panggilan tu disuruh tukar. Dan akan ada keberkatan dalam nama tersebut bila mana nama tu ditukar oleh para masyaikh. Ini sebab apa? Sebab dulunya tak didoakan nama tersebut jadi macam tu. Ya, satu orang sahabat Nabi SAW, bukti nak bagi tahu bila nama ni membawa maksud yang baik, maka akan ada kesannya kepada perilaku budak tadi. Satu orang sahabat Nabi yang bernama Hazan. Pada zaman jahiliah namanya Hazan. Hazan ini maksudnya kesedihan. Jadi lepas masuk Islam, namanya dikekalkan macam tu. Maka dia datang kepada Nabi. Nabi kata, bermula hari ini nama engkau Sahal. Jangan panggil lagi Hazan. Bermula hari ini nama kamu Sahal. Dan bermula pada itu Nabi panggil dia Sahal dan sahabat semua panggil dia Sahal. Sahal ini maksudnya memudahkan urusan. Dan subhanallah, dengan Nabi sebutkan nama dia sebagai Sahal tadi, dia menjadi orang yang memudahkan urusan yang paling besar dalam agama Islam. Antaranya, dia menjadi orang yang pemudah cara di antara orang Islam dan orang-orang kafir Mekah dalam perjanjian Hudaibiyah. Tengok, berkat daripada nama yang diletakkan oleh baginda Rasulullah. Jadi, demikian kita nakkan. Bila mana nama anak-anak kecil kita yang diletakkan oleh para masyayikh didoakan dengan harapan, mereka akan dapat maksud daripada nama tersebut. Jadi, tuan-tuan dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkati pertemuan kita, dan kita juga memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kepada bapa, kepada abang wan kita, sempena hari jadi beliau Mahmud Abdul Qadir bin Muhammad Qasim. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan usia beliau dalam sihat wal afiah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan semua usia orang-orang tua kita yang ada ni, diberikan kesihatan, diberikan panjang umur, diberikan kekuatan dalam ibadah, diberkati zuriat mereka, dilahirkan daripada zuriat mereka para salihin, para ulama, orang-orang yang menghafal Quran, orang-orang yang berkhidmat kepada agama Allah Ta'ala, dijauhkan daripada segala perkara-perkara yang akan mengurangkan kepada nilai
marwah kepada keluarga tersebut, dijauhi daripada segala fitnah, dan kita semua insya-Allah mudah-mudahan Allah Taala berkati umur kita semua dan dikurniakan kita husnul khatimah, kematian yang baik, dibangkitkan kita bersama dengan para syuhada, para salihin yang sudah meninggal daripada kalangan kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala golongkan semua mereka daripada kalangan orang-orang soleh, yang kalau ada daripada kalangan mereka, daripada kalangan orang yang sedang diazab di kubur mereka, kita berdoa mudah-mudahan bermula hari ini Allah Ta'ala angkat azab itu, diberikan rahmat kepada mereka, dicucuri rahmat dalam kubur mereka, diampunkan dosa mereka, ibu ayah kita yang sudah meninggal dunia semuanya, yang pernah berkhidmat, jemaah-jemaah yang sudah tidak bersama dengan kita daripada masjid ini yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan Allah Ta'ala himpunkan kita bersama dengan mereka di syurga Jannatul Firdaus. Ala hadhihi niyah wa kullu niyatin salihah syamla dunya wal akhirah wa ila hadrati Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa na'udzubika min qalbin la yakhsha' wa na'udzubika min du'ain la yustajab wa na'udzubika min 'amalin la yuqbal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ta'ala wa sallam ala khairi halqi Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.